Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Abang Muaz di Abdul Samad bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 18 November. Kerajaan Sarawak meluluskan peruntukan geran berjumlah RM100 juta untuk unit hal ehwal agama-agama lain Unifor Jabatan Premier Sarawak tahun depan. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata jumlah tersebut adalah 2 kali ganda lebih banyak berbanding dana yang telah diluluskan tahun ini, sekaligus merupakan yang tertinggi pernah disalurkan oleh kerajaan negeri. Menurut beliau, kerajaan negeri berupaya memberi peruntukan yang lebih tahun hadapan berikutan peningkatan pada pendapatan negeri tahun ini yang beliau sifatkan tertinggi pernah diperolehi Sarawak. Peruntukan tersebut bertujuan membina, memulih serta menaik taraf rumah-rumah ibadat yang berdaftar di bawah Unifor. Berucap pada Majlis Apresiasi Unifor di Kuching, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari juga menyeru rakyat Sarawak untuk terus melindungi keharmonian dalam pelbagaian kaum yang menjadi tonggak kepada keutuhan perpaduan di negeri ini. Your religion is your religion, my religion is my religion. And we live happily like this. Apabila kita amankan itu, kita dapat bekerja menaikkan ekonomi kita. At the end of the day, we want to put food on the table. We do not want people to be hungry. Unifor yang ditubuhkan pada tahun 2017 adalah satu-satunya unit yang wujud di Malaysia yang berfungsi sebagai agensi kerajaan yang menjaga keperluan masyarakat bukan Islam. Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri diarah melantik pakar untuk mengkaji semula kaedah bagi diguna pakai dalam menentukan garis kemiskinan. Ia bagi menentukan kelayakan sesebuah daerah berada pada tahap miskin atau sebaliknya. Sebab itu saya arahkan PU untuk melantik mereka yang pakar dari sudut level evaluation to value whether you are really poor or not. Mengikut dalam teori ekonomi mengatakan kalau nak ukur kekayaan seseorang atau masyarakat, ia berlandaskan pada net tangible asset (NTA). Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas merasmikan program Pemimpin Bersama Rakyat di Pekan Julau bagi mengulas penentuan Julau yang diklasifikasi sebagai daerah termiskin. Tambahnya, kehidupan penduduk di Julau kini telah meningkat dan atas dasar itu, permintaan untuk sebuah stesen minyak di daerah itu akan diusahakan. Katanya lagi, penglibatan penduduk dalam aktiviti pertanian khasnya penanaman lada di Julau juga banyak membantu penduduk. Walau bagaimanapun, ia belum mencukupi dan kerajaan perlu menambah lebih banyak projek bagi meningkatkan taraf ekonomi penduduk. Justeru itu, kerjasama erat antara Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan perlu diteruskan dan selari. Perusahaan kecil dan sederhana antara golongan yang menjadi tumpuan untuk diagihkan bantuan bagi membangunkan semula perniagaan selepas pandemik COVID-19 yang lalu. Timbalan Premier Sarawak Dr. Amar Awang Tengah Ali Hassan menjelaskan perkara tersebut bagi memulihkan kembali dan meningkatkan ekonomi penduduk setempat amnya di bahagian utara Sarawak. Dato' Amar Awang Tengah menjelaskan kerajaan negeri di bawah pimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS juga mempunyai perancangan di bawah Pelan Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 2030 bagi memulihkan ekonomi negeri ini. Pelan tersebut menggariskan 7 teras strategik bagi pembangunan ekonomi negeri agar masyarakat dapat menikmati kemakmuran ekonomi secara inklusif dalam persekitaran yang lestari. Beliau berucap pada Majlis Malam Perpaduan Masyarakat Kaum Cina di Lawas. Dalam pada itu jelasnya kerajaan negeri komited menyediakan peruntukan bagi pelaksanaan projek-projek di daerah itu. Sementara itu berucap pada program Berdudun Digital at Lawas, Dato' Amar Awang Tengah menyeru generasi muda agar bijak memilih wakil rakyat pada pilihan raya umum ke-15 ini. Jelasnya pemilihan pemimpin yang tepat akan memudahkan perancangan pembangunan dilaksana. Pada program itu seramai 25 pelajar menerima peranti siswa masing-masing. Selain itu
turut diadakan penyampaian bantuan dana rumah ibadat agama-agama lain 2022 Fasa 2 serta pemenang bagi acara sukan digital Mobile Legend anjuran Lembaga Multimedia Sarawak. Simpang masuk sementara ke kawasan perumahan Vista Perdana Miri yang mula dibina pada Selasa lalu dijangka siap sebelum sambutan Hari Krismas tahun ini. Laluan berkenaan adalah bagi memudahkan penduduk di kawasan terlibat memasuki perumahan mereka. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berkata jalan alternatif tersebut dilaksana setelah menerima aduan daripada netizen menerusi media sosial selain rungutan penduduk yang terjejas selepas satu lampu isyarat baharu dilancarkan di kawasan berkenaan baru-baru ini. Beliau mendedahkan demikian pada sidang media di Pejabat Jabatan Kerja Raya Pen Borneo, Miri. Laluan alternatif itu dijangka siap dalam tempoh sebulan dan ia merupakan laluan sementara sehingga laluan tetap dibangunkan apabila wujudnya pertambahan kediaman di kawasan tersebut yang dijangka dalam tempoh 10 tahun akan datang. Pelbagai projek pembangunan dilaksanakan kerajaan negeri di seluruh Sarawak termasuk di kawasan pesisir Kuala Balingan Mukah. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balingan Abdul Yaakob Arbi, namun semua itu memerlukan sumber keuangan yang kukuh daripada sebuah kerajaan yang stabil dan terbukti berpengalaman. Usaha Kerajaan Gabungan Parti Sarawak menerusi Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memperolehi pendapatan baharu kerajaan seperti melalui pencukaian minyak dan gas membolehkan usaha pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan terancang. Dulu kita hanya ada 5%, tapi sekarang kalau tidak silap saya kita sudah ada 10%. Mungkin dalam masa yang akan datang kita akan increasekan share kita dalam MLNG. Itu pun adalah satu daripada source income untuk Sarawak. Walau bagaimanapun ujarnya, kerajaan sentiasa mencari kaedah terbaik bagi menyediakan kemudahan infrastruktur penduduk. Kini ujarnya, penubuhan Rajang Delta Development Agency, RADA, menjadi salah satu platform baru bagi membangunkan kawasan yang merangkumi Daro, Pulau Beruit, Mukah dan Jamoreng. Yaakob berucap pada program Pemimpin Bersama Rakyat Sugulai Sejalai di Dewan Masyarakat Kuala Balingan. Sebelum itu, beliau telah merasmikan bangunan baru Tadika Kemas yang dibangunkan melalui peruntukan projek transformasi luar bandar Dun Balingan. Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Kuala Balingan yang ditemui mengakui usaha menyediakan kemudahan di kawasan itu sedang dipergiatkan kerajaan. Cara sekarang ini seperti Tadika Kemas ni masjid di belakang ada di depan dengan tempat penjajah lah. Yang lain yang memang adalah di sekitar kampung Kuala termasuk rumah panjang peruntukan secara seperti baik boleh rumah dan juga yang kita nampak yang kita rasmikan pada hari ini sekolah Tadika Kemas. Kami merasa beruntunglah sebagai rakyat di kampung Kuala Balingan ini. Kuala Balingan merupakan penempatan penduduk Melanau dan Iban yang terletak di kawasan Dun Balingan dan Parlimen Mukah. RTM terus komited memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat menerusi platform radio dengan menaik taraf sistem pemancar radio FM. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Fasiliti Irwan Nizam Ramli berkata projek pembangunan naik taraf sistem pemancar radio FM ini akan memberikan siaran dan kualiti yang lebih baik. Jelas Iriwan, projek pembangunan dan menaik taraf sistem pemancar radio FM negeri Sarawak ini menelan kos sebanyak 17.2 juta ringgit yang dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-12 melibatkan 12 stesen pemancar di Sarawak. Dengan adanya sistem pemancar radio FM yang baru ini, kita dapat meningkatkan lagi kualiti siaran dan para pendekar akan dapat menikmati siaran ataupun kondengan yang lebih baik daripada siaran sebelum ini. Ujarnya ini juga merupakan visi dan misi jabatan dalam menyampaikan perkhidmatan yang terbaik buat masyarakat. Beliau berucap pada majlis penutupan sesi latihan sistem pemancar radio FM negeri Sarawak di RTM Sibu yang dihadiri 40 orang kaki tangan RTM daripada setiap seksyen.
Lebih 90% pembangunan yang dirancang di Kota Semarahan dilaksanakan. Calon gabungan Parti Sarawak bagi Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang berkata ini termasuk pembinaan 4 buah sekolah rendah dan menengah dan penambahbaikan struktur jalan raya. Kampung di Kota Semarahan. Pun begitu, hanya satu lagi akses sedang giat diusahakan. Iaitu Beliung dengan Tanjung. Yang tu. Yang ni pun kita tengah usahakan perkhidmatan feri. Ditemui RTM di Kota Semarahan, jelasnya lagi, kawasan yang didiami lebih 160,000 penduduk kini dijangka memerlukan pelan pembangunan yang komprehensif dengan penghijrahan penduduk. Oleh itu, beliau komited memperluas keperluan penduduk sejajar dengan perubahan masa jika dipilih semula pada pilihan raya umum ke-15 ini. Bagi penduduk kawasan ini yang juga bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datuk, Datuk Petinggi Jamila Anu kagum terhadap pembangunan yang dinikmati kampung halamannya. Dalam tempoh 5 tahun yang lepas, mereka telah menyediakan dana-dana untuk lebih lagi untuk di atas pun infrastruktur. Oleh itu, beliau menasihati penduduk untuk memilih wakil rakyat dengan bijak pada hari mengundi esok. Sepanjang 13 hari berkempen pilihan raya umum ke-15 PRU15, masyarakat di Bandaraya Kuching dilihat menjaga keamanan bandaraya dengan berkempen secara sihat. Calon gabungan Parti Sarawak bagi Parlimen Stampin Loh Ke Chiang memberitahu, walaupun berbeza ideologi, ia adalah normal kerana setiap parti membawa perjuangan parti itu sendiri. Pilihan raya umum Secara keseluruhan, dengan situasi tersebut katanya, ia membolehkan proses pilihan raya berjalan dengan lancar dan semua calon dapat berkempen secara aman dan damai. Beliau memberitahu pemberita selepas menghadiri showcase kembara 76 Ed Stampin anjuran RTM Sarawak dengan kerjasama kerajaan negeri di Aeon Mall Kuching. Sementara itu, pengarah penyiaran negeri Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh berkata, program radio di lokasi merupakan usaha berterusan RTM mendekati masyarakat sekaligus menjadikan ia sebagai medium untuk setiap stesen mengumpul maklumat, seterusnya menambah baik penerbitan program-program radio. Ujarnya, maklumat tersebut akan dikumpul dan dijadikan panduan kepada RTM untuk menerbitkan program yang lebih relevan kepada masyarakat. Ia penting untuk RTM agar terus menjadi pilihan masyarakat di Malaysia. Terdahulu, beliau turut menyampaikan sumbangan kepada golongan orang kurang upaya penglihatan. Sekian berita Pagi Sarawak. Sehingga berjumpa lagi. Salam keluarga Malaysia. Assalamualaikum.